Bab 15. Wahyu pertama. Tidak lama selepas memperlihatkan tanda wibawa dan kerasulan yang zahir, baginda mulai mengalami beberapa tanda batin yang kuat, di samping beberapa tanda lain yang sudah baginda sedari. Ketika ditanya mengenai hal ini, baginda berbicara tentang mimpi-mimpi benar yang muncul dalam tidurnya. Dan baginda mengatakan bahawa ia muncul bagai singkapan cahaya fajar. Mimpi-mimpi tersebut membuatkan baginda gemar bersendirian dan sering pergi bersuluk dalam sebuah gua di Bukit Hira, tidak jauh dari pinggir Mekah. Amalan ini bukanlah sesuatu yang asing bagi kaum Quraisy, kerana suluk atau khalwat pernah menjadi amalan tradisi di kalangan keturunan Nabi Ismail AS. Dan dalam setiap generasi pasti ada satu atau dua orang daripada keturunan Nabi itu yang mengasingkan diri ke tempat yang sunyi dari masa ke masa untuk meluangkan suatu tempoh yang tidak dicemari oleh dunia manusia. Bersesuaian dengan amalan zaman berzaman ini, Muhammad akan membawa bersamanya bekalan dan memperuntukkan beberapa malam tertentu sepenuhnya untuk beribadat kepada Tuhan. Kemudian baginda akan pulang ke pangkuan keluarganya, dan kadang-kadang sewaktu kembali baginda mengambil lebih banyak bekalan dan pergi semula ke bukit itu. Dalam tempoh beberapa tahun inilah, seringkali ketika selepas meninggalkan kota dan mendekati tempat pertapaannya, baginda akan mendengar dengan jelas ucapan, "Selamat sejahtera ke atas kamu, wahai Rasul Allah." Dan baginda akan berpaling dan mencari orang yang mengucapkannya, tetapi tiada seorang pun yang kelihatan, seolah-olah kata-kata itu diucapkan oleh pohon atau batu. Secara tradisi, Ramadan adalah bulan bersuluk. Pada suatu malam menjelang akhir Ramadan, ketika Muhammad yang berusia 40 tahun pada masa itu bersendirian dalam gua, datang kepadanya malaikat yang menjelma dalam rupa manusia. Malaikat itu berkata kepadanya, "Bacalah." Dan baginda menjawab, "Bukanlah aku seorang yang tahu membaca." Lalu seperti diceritakan oleh baginda sendiri, malaikat itu merangkulku dalam pelukannya sehingga aku hampir lemas. Kemudian dia melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Aku berkata, "Bukanlah aku orang yang tahu membaca." Dan sekali lagi dia menarikku dan merangkulku ke dalam pelukannya. Dan sekali lagi ketika aku hampir lemas, dia melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Dan sekali lagi aku berkata, "Bukanlah aku orang yang tahu membaca." Kemudian dia memelukku kali ketiga seperti sebelumnya, dan seterusnya melepaskanku dan berkata, "Bacalah dengan nama penguasamu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan penguasamu yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena, mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya." Sejurus sesudah baginda mengulang ayat tersebut, sang malaikat meninggalkannya. Baginda bersabda, seolah-olah kata-kata itu tertulis pada hatiku. Tetapi baginda bimbang yang kejadian itu mungkin menandakan yang baginda telah menjadi penyair yang diilhami oleh jin atau orang yang telah dirasuk. Maka baginda melarikan diri dari gua itu. Namun ketika berada di pertengahan jalan menuruni lereng bukit, baginda mendengar suara dari atas berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril." Baginda mendongak ke langit, dan di sana kelihatan pelawatnya yang masih dicamnya, tetapi kini kelihatan jelas rupanya sebagai malaikat dengan susuk yang memenuhi ufuk. Jibril sekali lagi berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril." Baginda berdiri merenung Jibril dan kemudian berpaling daripadanya. Tetapi ke arah mana pun baginda berpaling, malaikat itu sentiasa ada di sana, memayungi ufuk di utara, selatan, timur maupun barat. Akhirnya malaikat itu pergi dan Rasulullah pun menuruni lereng bukit, pulang ke rumah. Selimuti aku," pintanya kepada Khadijah. Sambil dengan jantung yang masih berdegup kencang, baginda melabuhkan badan di atas kerusi panjang.
Khadijah berasa bimbang, namun tidak berani untuk bertanya. Lalu beliau dengan pantas membawakan selubung dan menyelimuti suaminya. Apabila perasaan gerunnya telah reda, baginda menceritakan kepada isterinya tentang perkara yang dilihat dan didengarnya. Setelah mengucapkan kata-kata yang mententeramkan, Khadijah pergi untuk memberitahu sepupunya Waraqah yang kini sudah tua dan buta. Maha suci, katanya. Demi dia yang di tangannya jiwa Waraqah telah datang kepada Muhammad namus yang teragung. Beliau yang dulu turut mendatangi Musa. Sesungguhnya Muhammad adalah Nabi umat ini. Teguhkan semangatnya. Maka Khadijah pun pulang ke rumah dan mengulangi kata-kata Waraqah kepada Nabi SAW. Baginda lalu kembali dengan tenang ke gua itu untuk menyempurnakan bilangan hari yang telah diperuntukkannya untuk bersuluk dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Genap tempoh suluk, baginda terus pergi ke Kaabah seperti kebiasaannya dan melakukan upacara tawaf. Setelah itu, baginda menyapa Waraqah yang tua dan buta yang dilihatnya berada di antara mereka yang sedang duduk di Masjidil Haram. Waraqah berkata kepadanya, "Katakanlah kepadaku, wahai anak saudaraku, apa yang telah kamu lihat dan dengar." Nabi SAW memberitahunya, dan orang tua itu mengulangi apa yang telah dikatakannya kepada Khadijah. Tetapi kali ini dia menambah, "Kamu akan digelar pendusta, dianiaya, dan mereka akan mengusir dan memerangi kamu. Dan jika aku masih hidup untuk melihat hari itu, demi Allah, aku akan membantu di jalannya." Kemudian dia membongkok dan mencium dahi baginda, dan baginda SAW pun pulang ke rumah. Kata-kata peneguh semangat daripada Khadijah dan Waraqah itu disusuli oleh kata-kata yang menenangkan dari langit dalam bentuk wahyu kedua. Cara wahyu kedua ini turun tidak dicatatkan. Namun ketika ditanya bagaimana wahyu datang kepadanya, baginda Nabi SAW menyebut dua cara. Kadang-kadang ia datang kepadaku seperti gema loceng, dan cara itu yang paling sukar bagiku. Gema itu surut apabila aku dapat menangkap pesannya. Dan kadang-kala malaikat menjelma dalam bentuk manusia dan berbicara kepadaku, dan aku mengerti akan apa yang dikatakannya. Wahyu kedua ini bermula dengan satu abjad, sebagai wahyu pertama di antara beberapa ayat Al-Quran yang bermula dengan abjad rahsia. Abjad dalam wahyu kedua ini disusuli dengan sumpah demi pena, yang telah disebutkan dalam wahyu pertama sebagai cara utama Allah mengajarkan ilmunya kepada manusia. Ketika ditanya mengenai pena, Nabi SAW berkata, benda pertama yang diciptakan Allah adalah pena. Dia mencipta Luh dan berkata kepada pena, "Tulislah." Dan pena menjawab, "Apa yang harus kutulis?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tulislah ilmuku tentang ciptaanku hingga hari kebangkitan." Kemudian pena itu mencatat apa yang telah ditentukan. Sumpah demi pena disusuli dengan sumpah kedua demi apa yang mereka tulis. Dan antara yang mereka, yakni para malaikat, tulis di langit dengan pena yang lebih rendah tarafnya pada Luh yang lebih rendah tarafnya adalah tipe induk Al-Quran yang disebut dalam wahyu berikutnya sebagai sebuah bacaan mulia di atas lembaran yang terpelihara. Dan sebagai kitab induk, dua sumpah itu diikuti oleh penegasan daripada Tuhan. Nun demi pena dan apa yang mereka tulis. Bukanlah engkau dengan karunia Tuhanmu orang gila, dan sesungguhnya bagi engkau ganjaran yang tiada putus, dan sesungguhnya engkau memiliki sifat yang agung. Setelah turun beberapa risalah terawal, datang tempoh sunyi daripada wahyu, hingga ke Rasulullah SAW mulai takut kalau baginda telah melakukan sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Khadijah terus-menerus cuba meyakinkannya bahawa hal itu sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian tempoh sunyi itu berakhir dan turunlah penegasan berikutnya yang turut mengandungi perintah pertama yang berkaitan secara langsung dengan kerasulan baginda. Demi waktu duha dan demi malam tak kala ia sepi, tiadalah penguasamu mengenepikanmu, dan tiada pula dia membencimu. Dan yang terakhir adalah lebih baik bagimu daripada yang awal.
dan nanti diberikan kepadamu oleh penguasamu pemberian, maka engkau akan berpuas hati. Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu, lalu diberikanmu perlindungan? Dan dia mendapati engkau tercari-cari, lalu diberikanmu petunjuk. Dan dia mendapati engkau miskin, lalu diberikanmu kekayaan. Maka adapun anak yatim, janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Manakala orang yang meminta, maka janganlah engkau usir. Adapun nikmat penguasamu, sebut-sebutkan.